وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اسألنا وهداية نسمح ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم من أوامرك ونعمك والهم الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات النار وافتح لنا رحمتك وعلمنا عصرنا. رب اشرح لنا صدرنا. قال الشيخ موسى تعالى نفعنا في الدارين. Sekian. Seperti terbelah bulan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bertutur kayu dan batu baginya dan terpancar air antara segala anak jarinya sallallahu alaihi wasallam. Itu misal bagi mukjizat, misal bagi mukjizat setengah daripada mukjizat yang berlaku pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana setengah daripadanya ialah terbelah bulan, dan yang keduanya bertutur kayu, mana bercakap oleh suatu pokok sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tepat pokok tu jadi satu masjid sekarang yang dekat dengan kubur Ma'la, Masjid Syajariyah. Masjid Syajari itu, situlah tempat pokok yang bercakap dengan Nabi. Dan batu, mana batu, sebiji batu dalam tangan Nabi bertasbih. Dan terpancar air antara segala anak jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar air, terpancar tu mana mengalir oleh air antara segala, kat antara tu kat celah-celah segala jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana keluar kat celah jari. Bukan keluar tepat hujung jari, tidak, kat celah antara dua jari itu ada keluar air. Maka itu kesemuanya dikatakan mukjizat, ialah perkara yang berlaku menyalahi dengan adat yang berlaku pada orang jadi Nabi dan Rasul semasa mereka dibangkit jadi Rasul. Ya. Dan wajib i'tikad pula akan sabit karamah bagi awliya. Dan wajib i'tikad pula, wajib di atas kita orang mukallaf, wajib di atas kita orang mukallaf i'tikad pula akan sabit karamah, ada karamah, ada berlaku karamah bagi awliya. Jadi para awliya Allah tu ada berlaku karamah, sebagaimana di Nabi dan Rasul ada berlaku mukjizat, di awliya illah ada berlaku karamah. Maksudnya jangan kita menafikan, jangan kita kata tak berlaku sama sekali, tak ada karamah bagi awliya. Jangan kita menafikan begitu. Hanya kita mengaku katanya ada berlaku karamah pada wali-wali Allah. Lepas tu macam mana karamah tu yang berlaku itu mengikut keadaan seorang lah. Macam-macam bagai karamah yang berlaku pada awliya Allah. Sehingga setengah ulama tu mengarangkan kitab pada membilangkan karamah bagi awliya yang masyhur-masyhur. Sabit karamah tu pada ketika hidup dan kemudian daripada mati mereka itu awliya.
karamah bagi aulia tu berlaku pada masa dia aulia tu masih hidup dan pada masa dia aulia tu dah mati. Jadi bukan semasa hidup saja. Sebab tu ada karamah lagi. Dan selepas pada dia mati tapi karamah dia tu ada lagi. Lepas tu kita tengok kat tepi dia katanya qauluhu sabit karamah bagi aulia. Di tepi itu dia katanya dan setengah daripada dalil atas subut karamah. Dalil yang menunjuk di atas sabit ada berlaku karamah itu barang yang tersebut di dalam Quran pada kisah Sayyidatina Maryam. Pada kisah Siti Maryam ketika dia di dalam tempat dalam satu bilik, dia Maryam tu duduk pada mihrab di Masjid Baitul Maqdis. Maka yang bilik tu tertutup. Yang boleh masuk keluar hantar makanan kepada Maryam tu ialah Nabi Zakaria seorang saja. Nanti hantar makanan kepada Maryam pada masa dia duduk di mihrab masjid. Maka pada suatu hari itu Nabi Zakaria masuk ke tempat Maryam, tengok ada pada Pak Maryam tu ada beberapa buah-buah, berbagai-bagai macam buah. Padahalnya buah yang tidak ada pada musim dia pun ada juga. Maka padahalnya manusia lain daripada Nabi Zakaria tak boleh nak masuk ke tempat dia. Tiba-tibanya ada buah-buah bermacam-macam buah. Maka itu karamah yang Allah Ta'ala bagi kepada Maryam. Maka Maryam tu setengah daripada awliya Allah. Dan Nabi kisah Sayyidatina Maryam dan Nabi Zakaria. Kullama dakhala Zakaria al-mihrabah. Lepas tu di situ dapat buah-buah yang banyak. Nabi Zakaria tanya aina laki hadha, daripada mana ini? Maryam jawab katanya min indillah, daripada Allah. Lepas tu banyak lagi lah yang sebut. Setengah daripadanya cerita Ashabul Kahfi yang disebut dalam Quran itu pun Ashabul Kahfi pun awliya Allah juga sebab mereka bukan Nabi. Mereka bukan Nabi Rasul, bahkan mereka adalah awliya Allah. Maka karamah bagi dia tu maklumlah cerita tu. Tidur panjang masa dalam gua. Maka itu pun karamah juga. Jadi dengan sebab itulah jadi karamah bagi awliya tu sungguh. Jangan kita menafikan. Dan iaitu pekerjaan yang mencarikan adat yang nyata daripada orang yang soleh. Iaitu orang yang mendirikan segala hak Allah. Dan iaitu karamah. Karamah. Dia karamah tu ambil daripada asalnya karam. Karam tu maknanya melia. Ambil pada asalnya makna melia. Dengan maknanya Allah Ta'ala beri berlaku benda ini kepada perkara itu kepada awliya tu untuk nak memelia kepada mereka. Sebab tu panggil karamah. Jadi maknanya perkara yang Allah Ta'ala bagi kepada awliya, bagi berlaku dia orang jadi wali. Waliullah untuk nak melia kepada mereka. Dia tak sama tujuan bagi mukjizat. Adapun mukjizat tu tujuan dianya untuk nak menunjuk di atas kebenaran dakwaan orang jadi nabi, jadi rasul. Lagi pulanya mukjizat tu orang lain tak kuasa nak buat macam dia. Adapun karamah tu ialah pekerjaan yang mencarikan adat. Mana perkara-perkara yang berlaku dia tu menyalahi dengan adat. Pada adatnya tak berlaku.
pada adatnya tak berlaku. Kalau mengikut yang biasa, yang selalunya, tak berlaku. Tiba-tiba yang berlaku juga. Maka berlaku dia tu menyalahi dengan adat. Kalau kita panggil apa dia? Mustahil pada adat. Nak berlaku. Tapi harus pada akal. Yang nyata ni yang berlaku. Yang nyata ni yang berlaku daripada orang yang soleh. Ya, dia kena begitu. Berlaku pada orang yang soleh. Kalau berlaku perkara yang mencarikan adat yang berlaku di Nabi dan Rasul, panggil mukjizat. Yang berlaku pada orang jadi Nabi dan Rasul, perkara yang mencarikan adat tu panggil mukjizat. Kalau berlaku di orang yang soleh, itu dikatakan karamah. Maknanya awliya Allah, orang yang soleh. Iaitu orang yang soleh tu siapa? Orang yang mendirikan segala hak Allah Ta'ala. Itu dikatakan orang soleh. Iaitu orang yang soleh tu ialah orang yang mendirikan, menunaikan segala hak Allah Ta'ala. Segala hak Allah Ta'ala yang disuruh, yang dilarang tu dia tunai ke semuanya. Maknanya disuruh dia buat, dilarang dia tinggal, maka itulah dikatakan orang yang soleh. Maka sekiranya perkara yang menyeleng adat berlaku pada orang soleh, kita panggil karamah. Sekiranya kalau perkara yang menyalahi adat yang berlaku pada orang yang soleh, itulah kita panggil apa? Panggil karamah. Adapun kalau berlaku pada orang biasa, kalau perkara yang mencarikan adat yang berlaku pada orang biasanya, bukan orang soleh lah, orang biasa, tak sampai tahap soleh lah dia tu, tak sampai tahap waliullah lah, kita panggil ma'unah. Itu panggil pertolongan daripada Allah. Tapi kalau dia tengok orang yang berlaku, lepas tu kalau berlaku di orang yang maksiat, dia panggil istidraj. Istidraj seperti berlaku pada perkara yang mencarikan adat yang berlaku pada Musailimatul Kadzab, maka itu panggil istidraj. Kalau berlaku pada orang yang jadi nabi tapi sebelum pada nak bangkit jadi nabi. Kalau berlaku pada orang jadi nabi tapi belum dibangkit jadi nabi, seperti yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa kecilnya, dia ikut nenek dia pergi ke Syam. Maka ketika itu awang meneduhkan dia. Dalam masa perjalanan dia tu awang meneduhkan dia. Maka itu panggil apa? Irhas. Itu dia jadi pendekatannya perkara-perkara yang mencarikan adat itu tengok berlaku pada orang. Panggilan dia. Panggilan dia tu mengikut kalau berlaku pada orang jadi Nabi selepas pada dibangkit, pada masa dibangkit jadi Nabi Rasul, mukjizat. Berlaku dia orang soleh, orang waliullah, panggil karamah. Berlaku dia orang maksiat, ahli maksiat, dia panggil istidraj. Berlaku dia orang biasa, dia panggil ma'unah. Berlaku di orang jadi Nabi dan Rasul tapi sebelum dibangkit jadi Nabi Rasul, panggil irhas. Irhas. Maka itu panggilan dia tu mengikut orang yang berlaku. Semuanya perkara yang mencarikan adat, perkara yang menyalahi dengan adat. Kalau mengikut adat tu tak berlaku sebab mustahil pada adat. Berlaku tu sebab harus pada akal. Setiap-tiap perkara yang harus pada akal boleh berlaku ke semuanya. Walaupun mustahil pada adat. Yang katanya tak terima tu tak terima pada adat. Sebab itulah katanya wajib kita belajarkan hukum akal, hukum adat supaya boleh membezakan yang mana adat, yang mana akal. Maka sekiranya kalau kita boleh beza hukum adat, hukum akal, itu boleh fahamlah masalah mukjizat karamah ni.
Sebab jangan ingat kata mustahil pada adat tu tak berlaku sama sekali. Bukan. Yang tak berlaku sama sekali tu apa dia? Mustahil pada akal. Benda mustahil pada akal itulah yang tak berlaku. Tuhan tak buat. Sebab tak masuk di bawah kudrat Allah. Tak masuk di bawah ta'luk kudrat Allah Ta'ala. Tak masuk di bawah ta'luk kudrat Allah Ta'ala. Tetapi segala perkara yang harus pada akal semuanya itu ditakluk oleh kudrat Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kuasa buat kesemuanya. Dan wajib i'tiqad. Ni setengah daripada ni. Setengah daripada benda yang wajib kita i'tiqad juganya. Wajib kita beriktikad bahawasa ada bagi Allah Ta'ala malaikat. Ada bagi Allah Ta'ala malaikat. Jadi mesti kena i'tikad katanya malaikat itu ada. Malaikat itu ada setengah daripada makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala menjadikan makhluk Allah Ta'ala itu ialah satu jenis makhluk Allah Ta'ala ialah malaikat. Dengan maknanya kufur orang yang menafikan akan ada malaikat. Kalau dia i'tikad katanya malaikat tidak ada. Malaikat tidak ada, maka itu jadi kufur. Sebab dalam Quran tu banyak disebut. Yang kita selalu dengar, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu. Kalau tak ada, macam mana Allah nak sebut? Jibril, macam mana nak sebut Jibril? Jadi maknanya, ada malaikat tu jelas sebut dalam Quran. Maka dengan sebab Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran beberapa tempat sangat tentang malaikat-malaikat tu, maka wajib kita orang mukallaf i'tikad kata sungguh ada malaikat. Tapi ingat perkataan dia itu perkataan malaikah. Dia kalau ramai itu panggil malaikah. Kalau satu tu, satu atau seorang lah. Kalau satu tu panggil malak. Mufrad dia malak. Kalau dua orang, kalau dua malakani, dua malaikat. Ni ramai, apabila tiga ke atas panggil malaikah. Malaikah, bentuk jamak taksir. Bagi orang belajar ilmu nahwu tu panggil bentuk jamak taksir. Yang mana mufrad dia nya malak. Sebab tu panggil malakul maut. Sebab tu bagi malakul maut, malaikat mati. Kita panggil malaikat bahasa Melayu. Dan mereka itu malaikah. Beberapa hamba Allah Ta'ala. Beberapa hamba Allah Ta'ala yang dipeliharakan mereka itu, yang dijagakan, dipelihara mereka itu, dilepaskan mereka itu daripada mengerjakan maksiat. Jadi malaikat ni la ya'sunallaha abada. Malaikat ni la ya'sunallaha abada. Jadi kita katanya satu jenis makhluk Allah, satu jenis hamba Allah yang mana mereka itu tak akan berlaku maksiat kepada Allah, tak deraka kepada Allah sama sekali. Tak berlaku maksiat, tak deraka kepada Allah sama sekali. Dia tak macam jenis manusia. Walaupun Nabi Rasul tu maksum, tapi kita kira dengan keseluruhan manusia ada berlaku maksiat. Walaupun setengah-setengah manusia seperti Nabi Rasul Aulia tu mereka maksum. Nabi dan Rasul itu mereka maksum, terpelihara dengan peliharaan Allah daripada jatuh dalam maksiat. Mereka terpelihara sekalipun, tapi dengan secara umumnya hamba Allah yang tak deraka kepada Allah sama sekali ialah
jenis golongan malaikat. Adapun golongan manusia ada deraka kepada Allah, golongan jin pun ada deraka kepada Allah. Yang mana hamba Allah yang dikatakan yang berakal tu ada 3. Malaikat, manusia, jin. Malaikat, manusia, jin. Maka jenis malaikat tak deraka kepada Allah. Jenis manusia dengan jin ada berlaku maksiat kepada Allah. Tapi tak mesti setiap-tiap orang. Dengan maknanya apa dia? Dengan secara keseluruhan. Dengan tilik kepada jenis. Lagi suci mereka itu daripada segala sifat manusia. Tidak ada sifat manusia kat dia. Lagi suci, bersih, suci, mana tak ada lah. Lagi suci mereka itu, bersih mereka itu, maknanya tak ada. Daripada segala sifat manusia. Mana makan, minum, tidur, tak ada lah pada mereka. Apa dia? Makan sebabnya lapar, minum sebabnya dahaga, tidur sebabnya mengantuk, tidak ada pada mereka. Tidak ada pada mereka. Kemudian apabila tak makan, tak tidur, qada hajat pun tak lah. Lepas tu daging darah, kita berdaging berdarah, ada daging ada darah, ada tulang, dia tak macam kita. Itu mana katanya lagi suci mereka itu, malaikat tu daripada segala sifat manusia. Dia tak jadi mana berlain tu dengan manusia. Itulah dikatakan malaikat. Dan mereka itu amat banyak. Dan mereka itu, malaikat tu amat banyak. Bilangan mereka itu amat banyak. Banyak daripada jenis manusia, daripada bangsa manusia, daripada jin lagi. Jadi makhluk Allah Ta'ala yang paling banyaknya ialah malaikat. Makhluk Allah Ta'ala yang paling banyak bilangannya ialah malaikat. Itu maknanya, dan mereka itu, malaikat itu amat banyak. Banyak sangat. Lebih banyak daripada manusia, lebih banyak daripada jin lagi. Jadi maknanya makhluk Allah, jenis makhluk Allah Ta'ala yang banyaknya ialah malaikat. Banyak sebanyak mana tiada mengetahui dengan bilangan mereka itu malaikat Allah. Berapa banyak hanya Allah tahu saja. Allah satu saja yang tahu, tidak siapa yang boleh tahu dengan bilangan. Kita tahu sekadar kata ramai. Ramai sangat. Ramai daripada manusia, ramai daripada jin lagi. Lepas tu berapa banyak tak dapat tahu. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui bilangannya. Sebab mustahil kan, tak tahu, sebab tak tahu, Allah tak tahu sebanyak mana bilangan malaikat yang dia jadi itu mustahil. Dan bahawasa kepala mereka itu, yang berperingkat kepala ketua-ketua, malaikat daripada golongan-golongan malaikat, yang peringkat kepala ketua, yang peringkat tinggi daripada yang lain, iaitu 4. Jibril, Jibril ada setengah tu baca Jibrail. Ada 2 panggilan, ada 2 sebutan. Orang sama, nama sama, cumanya 2 sebutan. Setengah panggil Jibril, setengah panggil Jibrail. Iaitu Jibril, dan Mikail, dan Israfil, dan Izrail.
maka bahasa dia tu bukan bahasa Arab. Nama dia tu, nama bagi Jibril, Mikail, Israfil, Izrail itu nama-nama. Nama ni bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab, bahkan bahasa tu bahasa Suryani. Itu empat malaikat ini yang perangkat kepala-kepala dan perangkat ketua. Dan setengah daripada mereka itu, setengah daripada malaikat hamalatul arsy, dan setengah daripada mereka itu, setengah daripada malaikat hamalatul arsy, artinya beberapa malaikat yang menanggung pikul, katalah yang menanggung, yang memikulkan arash ar-Rahman. Arash Allah, ar-Rahman tu nama Allah. Maknanya sekarang ya, sekarang belum pada masa kiamat tu ada 4 malaikat menanggungkan akan arash Allah Ta'ala. Kalau nak cakapnya macam pikul lah, macam orang-orang dulu tu, raja-raja zaman dulu tu dia nak dia pikulkan apa dia. Ada orang 4 orang, depan 2, di belakang 2. Lepas tu macam apa dia panggil tu. Nak macam tu lah. Memikul, menanggung arash ar-Rahman. Kemudian apabila datang hari kiamat, Allah Ta'ala tambahkan pula 4 orang lagi. Maka sekarang, maka jadi 8. Dan mereka itu sekarang, sekarang yakni belum kiamat. Maka dan mereka itu hamalatul arsy sekarang ini 4 malaikat yang sedang memikulkan arash Allah Ta'ala. Dan pada hari kiamat 8 malaikat. Pada hari kiamat 8, maknanya tambah 4 orang lagi. Tambah apa, asalnya sekarang tu 4, kemudian apabila datang hari kiamat, maka Allah Ta'ala tambahkan 4 orang malaikat lagi untuk menanggungkan arasnya. Dan setengah daripada mereka itu, malaikat, mereka yang wajib di atas orang mukallaf, wajib syarak, wajib di atas orang mukallaf mengetahuikan mereka itu atas jalan tafsil. Kena tahu, kena kenal atas jalan tafsil. 10, dan mereka itu, mereka yang wajib diketahui, dikenal mereka itu atas jalan tafsil itu 10 malaikat. Jadi 10 malaikat tu mesti kita kena kenal. Mesti kita kenal mereka. Mana dia? Dan mereka itu 10 malaikat. 10 tu mana dia? 4 yang kepala-kepala yang dahulu. 4 tadi, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. 4 dah. Dan Munkar dan Nakir. 6. Munkar, Nakir, 6. Munkar dan Nakir ni tugasan dianya bertanya keduanya, Munkar dan Nakir, akan segala orang mati. Maklum. Dan Ridwan yang menunggu syurga. Dan Malik yang menunggu neraka. 8. Dan Raqib Atid. Raqib Atid. Cukup 10. Maka 10 orang ni mesti kita kenal dengan secara tafsil. Hafal tak hafal tu tak ada masalah. Hanya mesti dikenal. Dengan maknanya, kalau orang tanya siapa Munkar dan Nakir, dia tak tahu kata siapa.
Kalau dia jawab, kita tanya siapa Munkar dan Nakir? Itu malaikat Allah. Itu mana dia dah kenal. Itu dah lepas daripada wajib. Kalau tanya siapa Raqib dan Atid, malaikat Allah. Itu dah hasil tu, dah kenal dah tu. Bukan maksud kenal mengetahui itu macam kita kenal mengetahui sesama kita. Bukan maksud begitu. Nak kenal macam kita macam mana tak pernah tengok pun. Tak pernah duk bergaul dengan dia. Tak pernah tak pernah nampak dia sekalipun. Macam mana rupa dia tak pernah tampak pun. Jadi maknanya kalau orang tanya tu siapa Ridwan dan Malik, kita boleh jawab. Itu malaikat Allah. Itu malaikat Allah walaupun kita tak tahu tugasan dia pun tak mengapa. Janji katanya Malik Ridwan tu siapa? Itu malaikat Allah. Tu kenal lah. Walaupun kalau tanya Ridwan apa tugasan dia? Malik apa tugasan yang Allah Ta'ala serah kepada dia? Tak tahu. Itu pun tak mengapa. Janji kena kata ini malaikat Allah. Jadi itu 10 orang. Itu maksud katanya kenal dengan secara tafsil. Kenal dengan secara tafsil. Apa tu yang lain lagi tu kalau tak tahu pun tak mengapa. Tapi masuk dalam katanya malaikat yang ramai yang kita i'tikad kata Allah ada beberapa malaikat yang ramai. Begitu. Lagi. Dan Raqib dan Atid satu pada kanan mukallaf dan satu pada kirinya. Sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan, sebelah kiri menyurat keduanya. Raqib tu kanan, Atid tu kiri. Menyurat keduanya, Raqib dan Atid akan sekalian kebajikan dan kejahatan. Jadi perbuatan kebajikan dicatatkan oleh mereka. Perbuatan kejahatan maksiat pun dicatat oleh mereka. Sehingga dia catat segala perbuatan yang baik dan yang jahat. Maka dikehendaki perbuatan di sini dia perbuatan yang dicatat oleh malaikat tu perbuatan anggota zahir. Perbuatan telinga, mata, kaki, tangan, mulut. Begitu. Perbuatan anggota zahir dan perbuatan mulut ialah bercakap. Dan satu laginya perbuatan hati. Perbuatan hati. Seperti azam, niat. Maka itu dituliskan juga. Sebab itu dikatakan perbuatan juga. Walaupun perbuatan batin, perbuatan hati sekalipun. Walaupun begitu sekalipun. Tapi panggil perbuatan. Maka dicatat juga. Sebab tu yang katanya kita makan untuk nak kuat amal ibadat. Dapat pahala kan. Kita makan untuk kosatnya. Untuk nak menguatkan badan. Kita minum, kita bekerja, kuasa nak buat guna, nak nafkah. Katalah segala perbuatan yang harus, yang niat baik tu dapat pahala yang duk ceritanya. Maka itu dicatatkan. Jadi pendekatannya segala perkara yang berlaku, perbuatan anggota zahir, perbuatan mulut, panggil bercakap. Dan perbuatan hati semuanya catat. Kalau berdengki kejahatan dicatat juga. Kalau berdengki, kalau takabur, itu perbuatan hati. Maka itu dicatat. Kalau niat baik dapat pahala, itu pun dicatat juga. Bukan sekadar perbuatan zahir badan saja, bukan. Dan wajib i'tikad bahawa ada bagi Allah Ta'ala beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa rasulnya. Setengah daripada perkara yang wajib kita orang mukallaf i'tikad kata sungguh benda ni ialah ada bagi Allah Ta'ala beberapa kitab.
ada bagi Allah Ta'ala beberapa kitab, banyak-banyak kitab yang diturunkan di atas beberapa rasulnya. Jadi kita kena i'tikad juga, sungguh Allah Ta'ala ada turun beberapa buah kitab kepada rasul-rasulnya. Setengah daripada beberapa kitab. Setengah daripada beberapa kitab tu Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, Quran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini setengah daripada. Bukan ada sekadar 4 buah ni saja, bukan. Ini setengah daripada, cumanya dia ni masyhur. Yang masyhur. Masyhur Taurat, Injil, Zabur, Quran. Itu kitab-kitab yang Allah Ta'ala turun kepada rasul-rasul. 4 ni yang masyhur. Sebab masyhur tu sebab disebut di dalam Al-Quran. Quran tu memanglah. Apa tu Zabur ada sebut dalam Quran, Injil ada disebut, Taurat pun ada disebut. Dengan sebab itulah, apa tu lain lagi ada ke tidak, banyak lagi. Kita kena i'tikad, jangan kata ada 4 ni yang setengah daripada. 4 ni yang setengah daripada yang masyhur. Lepas tu banyak lagi. Macam Nabi Musa pun sebelum diturunkan kitab Taurat kepada dia, ada turunkan mishaf. Ada suhuf, macam suhuf Ibrahim wa Musa. Ada turun. Maka suhuf tu pun dikatakan kitab jugalah. Tu banyaklah kitab. Bukan 4 ni saja, cumanya 4 ni yang masyhur. Kemudian tengok kat tepi, dia katanya qauluhu Taurat dan Injil, ketahui olehmu bahawasa Taurat yang asli dan Injil yang asli, yang Taurat yang asli ialah Taurat yang turun pada Nabi Musa. Injil yang asli yang diturun pada Nabi Taurat Nabi Musa kan. Taurat yang diturun pada Nabi Musa, Injil yang asli, Injil yang turun pada Nabi Isa itu telah ketiadaan keduanya dahulu daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kitab tu dah lisus. Dah tidak ada. Taurat yang sebenar, yang asli dah tak ada. Injil yang sebenar, yang asli dah tak ada. Tak ada tu bila? Sebelum pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah tidak ada. Sebab dah diubahkan ke semuanya. Yang asal tu tidak ada. Adapun kitab Al-Ahdul Qadim dan kitab Al-Ahdul Jadid yang ma'ruf keduanya dengan Taurat dan Injil sekarang. Kitab Al-Ahdul Qadim ialah kitab Taurat yang maklum sekarang. Kitab Al-Injil, Al-Ahdul Jadid dimaklum dengan Injil pada masa sekarang. Pada masa sekarang tu semenjak pada zaman Nabi Muhammad lah. Maka iaitu bukan Taurat dan Injil yang dikehendaki di sini. Bahkan keduanya daripada karangan manusia yang telah menyatakan demikian itu oleh ampunnya kitab Izharul Haq. Itu dalam kitab tu ada sebut. Jadi maknanya yang lebih-lebih laginya, yang masa sekarang, Taurat yang sekarang, Injil yang sekarang, bukan yang diturun pada Nabi Musa dan Isa. Cumanya mereka, kita maklumlah, mereka Ahlul Kitab tu, orang Yahudi Nasrani tu, mereka mengubahkan akan perkataan kitab Taurat. Orang Yahudi mengubahkan Taurat, orang Nasrani mengubahkan Injil. Jadi apabila diubahkan, maka Injil yang asal dah habis, dah lisus, dah tidak ada. Taurat pun tidak ada. Maka lebih-lebih laginya pada masa sekarang, maka bukan kesemuanya. Bukan yang asal. Lepas tu
yang di sininya yang kita bercakap tu setengah daripadanya kitab Taurat Nabi Musa, bukan Taurat yang ada pada masa sekarang. Dan Injil Nabi Isa, Injil Nabi Isa bukan Injil yang ada zaman sekarang. Begitulah. Maka untuk hari ini kita sekadar itu dulu. Dan wajib kita i'tikad bahawa afdal sekalian makhluk itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah 10 minit lagi kita sambung kitab Baqarah. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama.